Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar Saudara Azilawati, Hajah Syamil Syamil, Farid, Suwadi Muhammad, Isma, Saudara Putra, Saudara Muhammad Hamzah, itu juga Saudara Zizi Muhammad, Ikram Korlin, Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir bersama dengan Saudara Zamari LC, Saudara Syirik Syarani dari Bandar Muazzam Shah, Pahang, Puan Umi Kalsum, Izzuddin dari Pulau Pinang, Madam K, Ikram Korlin, itu juga Puan Hamidah Kamat dari Ipoh, Salam Madani katanya, Saudara Shah Ibrahim, Saudara Fazil Yub, Saudara Muhammad Kapli, itu juga Saudara Mazli Syamsuddin daripada Hutan Melentang Perak, Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, Saudara Muhammad Paridon Tukiman, salam pencerahan katanya, Saudara M Bakri, Saudara Rosli Hassan, Saudara Mat Zaki, Saudara Yaya Armin, itu juga Saudara Muhammad Asidir dari Kuantan Pahang, Puan Aminah Kak Aminah, apa khabar? Tengok bola? Saya tak sempat tengok bola ya. Saudara Hafizan, Puan Syarifah Hafifah, Saudara Mazlan Khalid, Puan Syarifah Hafifah daripada Pasir Gudang, Johor, Saudara Zainul Rashidin, Tengku As, apa khabarku? Semoga baik daripada Perlis ya saya. Saudara Rizana, Cik Ani, salam Madani untuk semua. Saudara Pak Chu dari Langkap, Saudara Edi Tahir, listening only. Saudara Kamarul Azhari, Saudara Azrul Jalil, Raja Kamar, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Awam Muhammad, saudara salam, selamat malam. Saudara Hizam, Saudara Hizam, Puan Rusni Koringot, Saudara Abu Nem, begitu juga Saudara Jamaluddin Rahani, Saudara Ramzul, Richard Bakri, Awang Yusof, Abdul Qadir, Puan Norma Abdullah, Saudara Mat Rosli, Cik Nurlia, begitu juga Azmi Omar daripada Mindef, Saudara Abu Nem, salam perjuangan, Saudara Zamri Abdullah, Saudara Ramzul, apa khabar Saudara? Saudara Hamid dari Kuantan Pahang, Saudara Sa'ad Wahab, daripada Tanjung Piai hadir, Saudara Syamsul Anwar daripada Puchong Selangor, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Yahya Ibrahim Mamatip, begitu juga Abu Nem, salam Malaysia, salam satu Malaysia, Saudara Zaini Castello dari Sawah Sempadan, Said bin Yahya, Waalaikumsalam, Saudara Ami Bashir, Waalaikumsalam, Saudara Raja Syarizid, begitu juga Saudara Sofian Aziz, apa khabar ya, Nuang Kelang, semoga sihat ya. Rusni Koringot daripada Sarawak, Puan Hamidah Ahmad dari Pulau Pinang, Saudara Wan M Bakri, salam perjuangan, Saudara Awam Muhammad dari Kudat, Sabah, Saudara Potih Zul Osman, Saudara Josephine Tan, Saudara Anwar Saleh, Ismail Manap, Lim kata selamat malam, salam Madani dari Taiping ya Lim, Saudara Abi Abidin, Saudara Nordin, begitu juga Puan Hasanah, Saudara Rosli Misyah, Saudara Yusuf Hashim, Saudara Zaid Hiro katanya, begitu juga dengan Saudara Bon, Ilham Ibrahim, salam Madani, Saudara Jebat Pembela, Saudara Edi Tahir, Saudara Ramzul Istering katanya, Saudara Abu Saman Hashim dari Batu Pahat, Saudara Hafiz Hazara, Saudara Hamzah Hussein, Ibjah, salam Madani, Saudara Bakat Ahmad, salam Madani, Saudara Roslo Roypa daripada Terengganu, daripada Dungun ya, Puan Halimah Hashim, salam warga Cidamai, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, begitu juga Puan Salmiah Ahmad, Saudara Sali Zidrus Cili daripada Sungai Buaya Rawang, Puan Aisyah Mat Atta dari Teluk Intan Perak, Saudara Hairul Nizam, Saudara Zamri Ibrahim, Saudara Su Al-Qadri, Saudara Landing Fly, Saudara Syariman Mak Zaki, salam, Saudara Saudara Mahmud, itu juga tidak ketinggalan Saudara Abdullah bin Adun katanya, Saudara Ahmad Mak, Waalaikumsalam, Saudara Puan Nur Maria, Puan Maimunah Ma'aris dari Perak, Saudara di Perak di mana tak tahu, Saudara Fazilah Awang hadir dari Pulau Pinang, begitu juga Yang Maya, Ibrahim Cik Muda, Saudara Rahman Arazaina, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni ya, Saudara Fazilah Awang, saya minta maaf dari Pulau Pinang, Saudara Adilo Chun, Safa Rizal daripada Johor Bahru hadir katanya, begitu juga dengan Abdul Ghani, selamat malam Pak Jo, Saudara Apik dari Pulau Pinang, Fazilah Abdul, Saudara Samsudin Hamad dari Sungai Petani,
Nur Jumaiyah Abdul Razak dan teman-teman yang lain, Saudara Rahman, Saudara Abdullah, Saudara Azizah Arazaina, Ibrahim, begitu juga Nuris Rizwan. Selamat malam dari Kuantan, Saudara Syed Azhar. Saudara yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Itu pun nak santun semua mencungap juga saudara. Baik saudara, hari ini adalah hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 yang merupakan hari yang ke-1154 lah saudara. Sudah 1154 hari COVID-19 menyerang negara kita, belum ada tuntasnya. Masih lagi ada, sebab laporan hari ini yang saya terima daripada saudara Jamil Idris bersama dengan Rio untuk tempoh seminggu daripada 6 Mei hingga 18 Mei saudara, jumlah jangkitannya untuk tempoh seminggu begitu mendadak naiknya, iaitu 8,573. Sebelum itu 7,596. Yang ini untuk seminggu ini 8,573. Dan saya melihat saudara dari data-data yang dikirim pada saya, Selangor masih mengatasi dengan 2,630. Mana dalam tempoh 7 hari kalau 2,600. Artinya satu hari dekat 400 saudara, dah 300 lebih. Begitu juga wilayah Persekutuan 1,915. Semua naik kecuali di Kedah susut sedikit, tapi jumlahnya 324. Di Pahang 173 dan di Putrajaya 174 yang susut saudara. Lain semua meningkat. Yang agak menggusarkan kita iaitu di Perak. Jumlah jangkitan meningkat kepada 576 daripada 318. Pulau Pinang 557 daripada 472. Di Melaka, tinggi Melaka, iaitu daripada 538 terus mencanak kepada 651 saudara. Begitu tinggilah saudara jangkitannya. Dan saya mendapat berita daripada Tuaran di Sabah. Katanya daerah Tuaran Sabah kini dikategorikan sebagai zon merah COVID-19. Ini kerana susulan peningkatan mendadak kes positif sepanjang minggu lalu. Demikian menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Joachim Gun Salam. Daerah itu mencatatkan 26 kes baru sepanjang minggu lalu berbanding 18 kes minggu sebelumnya. Jadi Tuaran merupakan satu-satunya daerah yang mencatatkan kes tertinggi di Sabah saat ini saudara. Analisa kes COVID-19 bagi minggu Epid 19 katanya minggu lalu hanya 3 daerah yang mencatatkan penurunan kes mingguan, itu di Kinabatangan, Lahad Datu dan Tawau. Sementara 16 daerah yang lain tidak mencatatkan sebarang kes bagi minggu ini. Ini melibatkan daerah Putatan, Ranau, Kudat, Kota Marudu, Pitas, Sipitang, Tambunan, Tenom, Nabawan, Tonggot, Sempurna, Kalabakan, Telupit, Kinabatangan, Lahad Datu dan Tawau. 11 lagi daerah yang mencatatkan peningkatan jumlah kes pada minggu Epid 19 adalah itu Tuaran, Sandakan, Kota Kinabalu, Kuala Penyu, Papar, Penampang, Beluran, Kota Belud, Beaufort, Keningau dan Kunak. Bagaimanapun tiada kes kematian dilaporkan. Jadi teman-teman di Sabah berhati-hati, sebab kalau kawasan di Tuaran itu telah pun diisytiharkan kawasan merah kerana mendadaknya peningkatan. Ya, saudara, saya haraplah agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri, menjaga keluarga kita. Artinya saudara, COVID-19 masih belum lagi ada reda, malahan meningkat. Sebagaimana laporan saudara Jamil Idris tadi, nampaknya 8,000 lebih saudara. Artinya kalau 8,000 lebih, ngerilah kita. Tak tahu macam mana ya. Saudara Otai, Jaharudin, saudara Aftam, saudara Rahman Rahman, saudara Wan Zainuddin. Itu juga Puan Robiah Hussein. Saudara Edi Tahir still listening katanya. Saudara Edi Tahir tak seriau ke tengok jangkitan COVID-19 meningkat ni? Baik saudara, usai pencerahan yang saya beri tentang COVID-19, jangan lupa kita masuk segmen e-commerce. Saya harus meminta teman-teman, kalau ada produk-produk, hubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya mewawarkan produk anda. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011-330-41241. Dia hanya memasarkan setangi bakur dan juga haruman minyak wangi daripada tanah Arab. Ya, saudara Ismail Jeffrey, saudara Zaid Mud, Ramli Miringan. Saudara, bagi saya minyak wangi yang dipasarkan oleh Azhar daripada Timur Tengah berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah, saudara. Dan
Ini makanan kegemaran saya, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap saya, rangup, pedas, manis dan paling penting harga rahmah. Mampu beli, makan mengasyikkan. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, dan bagi teman-teman yang mahu berniaga, anda boleh dilantik sebagai ejen di kawasan anda daripada syarikat Amrose Super Carrier. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. 012-257-5917 kerana Amrose Super Carrier memasarkan makanan yang berasaskan daripada oat, saudara. Ini merupakan bahan-bahannya terdiri daripada kurma, campuran kurma, madu, delima, apricot, ubi beet, chia seed, vitamin C dan kolagen. Ini adalah berasaskan makanan sunnah, saudara, iaitu kurma, madu dan delima. Khasiatnya, of course lah, tentulah untuk mengenyangkan perut, sebagai energy booster, mengurangkan masalah sembelit, untuk mengimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Hubungi, saudara, Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Anda boleh dilantik sebagai ejen. Tak perlu pun nak kena keluar belanja pun. Hubungi saja, saudara. Mudah-mudahan bolehlah mencari rezeki sama-sama, saudara. Saya cuma sekadar memberitahu saja, saudara. Pok Lee Sarang Burung. Terima kasih mendoakan saya sejahtera sihat, insya-Allah. Saudara Azizan Said, hidup kerajaan perpaduan. Kita juga Yusman Sabat, saudara Zahiruddin Ismail, selamat malam. Saudara Mio Syarifuddin. Itu juga Edi Tahir. Biah kata madu tak sedap. Memanglah kalau Biah tanya bukan madu tak sedap. Madu tu tak menyenangkan Biah, Edi Tahir. Ya, saudara Hafsiah Junaidi, salam. Abdul Jamal, Cik Pauzuci. Cik Pauzurci. Saya tak tahulah, saudara. Sebab itu saya minta saudara kalau boleh renggangkanlah untuk saya boleh menyebut nama anda dengan betul. Cik Daud ataupun Pak Daud, saudara Rosdiwan, saudara Muhammad Zulkifli. Bila dicantumkan tu, pening saya nak menyebutnya. Saudara Edi Tahir, dia kata, Biah kata madu tak sedap. Memang tak sedap lah. Kalau orang perempuan, itu madu apa? Bukannya madu tualang, saudara. Ya, saudara Dian Shah hadir daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur. Begitu juga saudara Mak Zaki, Mak Zain, saudara pahlawan Senjakala. Saya tak boleh nak tanya lah, saudara petang Sulami itu. Saudara Zari dari Pasir Mas, Kelantan. Saudara, saya haraplah saudara pahlawan Senjakala, anda tidak mengeluarkan nama anda yang sebenar. Bagaimana saya nak menyantuni persoalan yang anda lontarkan, bagi saya agak keterlaluan. Kita kena ingat, saudara, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang terbaik sebaik mungkin. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting. Selepas kita berbicara soal meniaga, berbicara tentang COVID-19, jangan lupa, saudara, jadikanlah ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ini kiriman teman-teman kepada saya. Sebenarnya, saudara, ramai yang mengalami penderitaan yang berpanjangan dan mereka seringkali akan berputus asa kerana mereka tidak yakin adanya pertolongan daripada Allah. Tapi bagi mereka yang meyakini dan menganggap penderitaan itu sebagai satu lumrah yang pasti dialami oleh setiap orang, maka dia mudah hatinya tenang. Sesiapa yang menyangka, saudara, bahawa hidup ini sebuah perjalanan lurus, ia merupakan anggapan yang salah. Sebenarnya, saudara, hidup ini adalah satu perjalanan yang bersimpang siur, berliku-liku, penuh duri dan ranjau yang perlu ditempuhi. Allah sememangnya menjadikan hidup ini penuh dengan ujian dan dugaan untuk menguji tahap keimanan setiap hambanya. Sesiapa yang menganggap hidup itu mudah, maka mereka sebenarnya manusia tak mahu menerima dugaan daripada Allah. Tahukah anda, ujian itu adalah tanda kasih Allah pada kita. Mereka yang menganggap hidup ini mudah akan menjadikan mereka malas untuk berusaha dan akhirnya tidak mampu menyelesaikan sebarang masalah. Sebenarnya, saudara, hidup yang susah dan bermasalah inilah yang akan mengajar kita menjadi insan tabah, cekal dan berkeyakinan tinggi. Masalah-masalah inilah yang akan membentuk jiwa kita, mematangkan kita untuk lebih memahami makna kehidupan sebenar. Yakinlah, saudara, ujian itu adalah warna-warni kehidupan kita
di dunia yang sementara ini. Terserahlah kepada kita bagaimana kita mahu untuk mencorakkannya agar suatu masa nanti kita jauh daripada menyalahkan takdir Allah. Itu ingat saudara ya. Saudara Azmi Wahab, hidup nak senang boleh orang atas. Itu orang tak ada beriman saudara. Selamat malam Puan Nur Ali ya, saudara Salamah Yusof, saudara Mazuki, saudara Azmi Omar. Biarlah saudara mereka nak berbalas-balas kenyataan ya saudara. Saudara Sas Gas, selamat malam. Panas di Kuching Sarawak katanya saudara Sas. Dit Mahaziar, shout out. Ya Pak Uda. Memang cuaca panas. Saya kalau saudara lihat wajah saya sendiri pun sudah kurang ceria kerana letih. Dengan wap panas yang memejar. Tambah-tambah lagi usia saya sebegini. Tapi saya harus menyantuni anda bila saya ada bahan-bahan dan tenaga masih ada lagi sebagaimana janji saya. Saudara Adi Locun dia kata hidup mesti diteruskan. Benar saudara. Saudara Khamis Ma'ruf, saudara Lemai Rudin, saudara Apek, begitu juga saudara Hamzah. Waalaikumsalam. Yuan Kasim, saudara Anwar Saleh Anwar ya saudara. Di Anwar Bakar, terima kasih. Saudara, jangan lupa pula. Dah kita baca tentang naluri kehidupan, jangan pula kita terlupa santuni mutiara kata yang dikirimkan oleh Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Beti Sabah. Banyak mutiara kata yang hantar pada saya. Hari ini beliau berbicara tentang katanya, usia setiap insan merupakan hari-hari yang mampu dihitung. Usia kita ni saudara, usia setiap insan merupakan hari-hari yang mampu dihitung. Oleh itu, jangan persiakan baki usia yang masih tersisa. Ya saudara, kita dah menghitung hari kita, ada yang berusia 50, 60, 30, 20 dan ada yang 70, 80 dan sebagainya. Jangan dipersesiakan baki usia yang masih tersisa. Lakukanlah yang terbaik ya saudara. Saudara Makno, selamat malam. Dari Semenyih hadir katanya. Begitu juga saudara Nazwan, air kena lebih minum ya. Benar saudara. Saudara Khairul Kelly, ya saudara Khairul Kelly, apa cerita? Rabuddin Pasarat, cuaca panas tak apa, kita jangan cepat panas darah ya. Saudara Senjakala, Edi Tahir tanya je sebab lain macam tu katanya. Ya saudara Azmi Nordin, salam Aidilfitri dari Bagan Datuk. Puan Sakalina, Ismail Jalis, saudara Barul Hisham Mak Syah, saudara, dan saudara Fuad Rahman daripada Subang Jaya saudara. Teman saya lama saudara, sama-sama berkhidmat di Usaha Melayu dulu. Saudara Fuad, buatlah live sebab teman-teman juga nak tahu juga pengalaman saudara. Sama-sama kita mengharungi dunia kewartawanan satu ketika dahulu saudara. Baik saudara, kita harus saling ingat-mengingati dan berpesan-pesan saudara. Saya lain tak ada, saya sentiasa meninggalkan pesan dan mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya pimpinan di Anjung Kuasa di Seri Perdana membelanjakan wang negara tanpa had, maka kita bimbang dan khawatir negara boleh muflis. Ya saudara Hamid Mahat, saudara Roslan Mubin, saudara Johasri, begitu juga Nur Hafizah Idris, Muhammad Amin, Nur Azah Azizan. Dan saya juga ingin mengingatkan anda. Memang ini tiap-tiap malam, memang anda bosan mendengarnya, tapi saya perlu mengingatkan, kalau tidak nanti peguam saya bising dengan saya. Bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan atau apa saja yang anda lakukan terhadap live saya ini. Kerana saya tidak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan saya tidak pernah marah, terpulanglah pada anda. Cuma yang saya harapkan, pertama sekali, janganlah diubah-ubah. Dan juga paling penting, janganlah, saudara, menyiarkannya hingga lari daripada maksud sebenar. Saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamat tidak lebih dan tidak bukan, hanya sekadar untuk memberi informasi agar warga kita mendapat sedikit informasi yang sempat saya baca, yang sempat saya perolehi untuk perkongsian kita bersama. Bila saya memberi pandangan, harus kita memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya saudara Tabat, saudara Awangku, saudara Hamid Mahat, saudara Mus Ahmad, saudara Izari Izam, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail. Kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting saudara. Kalau nak menulis, nak apa pun boleh, tapi gunalah bahasa yang baik
bahasa yang melambangkan kepribadian bangsa kita, saudara. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Itu pesanan saya, agar anda sematlah di hati, nak sunting-suntinglah terpulang pada anda. Tapi anda harus bertanggungjawab atas semua tu. Saya tak mampu memantaunya. So, Puan Zubaidah, Waalaikumsalam. Saudara Puan Puzia Ismail, selamat malam. Baik, saudara, saya harus mengucapkan selamat Hari Guru. Tadi pun Tuan Ismail pun mengatakan, mengucapkan selamat Hari Guru. Khairul Keli, selamat Hari Guru, salam Hari Ibu, katanya. Begitu juga Amir Faizi, Saudara Adam Haris, Mak Salim, Saudara Premium Farmer, Saudara Apek, Saudara Abu Bakar Ridwan. Saudara, tema Hari Guru hari ini adalah Guru Insan Pemangkin Generasi Madani. Dan perasmian Hari Guru hari ini dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Bukan Menteri Pendidikan. Perdana Menteri sendiri turun ke Melaka, saudara. Menurut Perdana Menteri, beliau merayu agar golongan pendidik untuk memberikan kesempatan baharu serta membantu kerajaan dalam melonjakkan semangat rakyat membawa negara ke peringkat tertinggi. Jadi dengan kekuatan bahasa, sastra, budaya, nilai akhlak dan teknologi, komitmen guru-guru diyakini mampu membawa negara ke arah masa depan yang lebih cerah selain mengangkat Malaysia sebagai sebuah negara hebat di rantau ini. Itu harapan Perdana Menteri sewaktu beliau merasmikan sempena Hari Guru di Melaka ini. Sebab itu beliau mewakili, katanya, beliau mewakili pimpinan kerajaan. Selaku Perdana Menteri, beliau merayu kepada para guru untuk memberi kesempatan baru, melakukan lonjakan semangat untuk kita mengangkat negara ini dengan kekuatan bahasanya, dengan kekuatan sastranya, budayanya, nilai akhlaknya dan teknologinya, untuk diangkat sebagai satu negara hebat di rantau ini. Beliau yakin kalau guru committed sebagaimana yang pernah dilakukan selama ini, dan meningkatkan sedikit komitmen dalam tugas sebagai guru, beliau percaya masa depan kita akan cerah. Demikian beliau ucapannya, antara intipati ucapannya sewaktu merasmikan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Sebab negara kita telah ketinggalan jauh. Sebenarnya beliau mengakui secara negara kita sudah ketinggalan jauh kesan daripada simpang siur politik dan kita dijadikan sebagai tempat mengaut kekuasaan yang ada. Rentetan itu, Perdana Menteri mengharapkan agar beliau yakin dengan peningkatan komitmen para guru mampu membantu negara mencapai setiap sasaran dan mensejahterakan rakyat. Itu harapan seorang Perdana Menteri, saudara. Baik, saudara, itu sempena Hari Guru dan kita ucapkan selamat Hari Guru. Ingatlah anda sentiasa dikenang. Guru kekal di situ. Anak murid yang dididiknya, macam saya petang tadi mengatakan, bahawa mereka mampu untuk menjadi seorang insinyur, menjadi doktor, saudara, menjadi arkitek, menjadi orang ternama, menjadi menteri dan sebagainya. Namun jasa guru tetap ada. Saudara, kita santunilah. Saudara Wahab Zain, apa khabar? Datuk Najib katanya, adakah dia sihat? Saya mendapat berita saat ini, alhamdulillah. Saudara Megat Zarudin, dia mau live dalam video, saya tak tahu, saudara, saya minta maaf. Hari ni tambah-tambah lah, hari ni pula admin pula bercuti lagi. So lagilah saya tak tahu nak buat. Saya amat mengharapkan, selalunya live saya ni bila ada admin dia membantu saya. Ini paling tinggi dia jasanya, tapi hari ni dia bercuti lagi, saudara. Baik, saudara. Ini laporan daripada Met Malaysia. Ini perlu kita hayati, saudara. Ini paling penting. Met Malaysia telah mengeluarkan arahan, iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga di 8 kawasan di semenanjung Malaysia, saudara. Melalui satu kenyataannya, ia memaklumkan kawasan tersebut ialah di Kuala Kerai dan Pasir Mas di Kelantan, Rompin di Pahang dan Muar di Johor. Saudara, amaran cuaca panas tahap 1 berlaku sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jadi tiada kawasan di Sabah dan Sarawak yang berada pada pada tahap 1 selama 3 hari turutnya. Jadi cuaca, status cuaca panas ataupun tahap berjaga-jaga itu dikeluarkan bagi suhu maksimanya antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Bagaimanapun, saudara, menurut timbalan Perdana Menteri,
Beliau selaku pengurusi bencana alam, saudara, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berkata pihaknya belum lagi memutuskan untuk mewujudkan ataupun mengisytiharkan negara darurat. Tapi kalau berterusan, berkemungkinan. Jadi pagi tadi beliau telah pun mempengurusikan mesyuarat untuk menangani masalah derita rakyat sebagai pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat di Bangunan Putra di Putrajaya, saudara. Jadi arahan 20 Majlis Keselamatan Negara berhubung pengisytiharan darurat hanya akan digunakan sekiranya cuaca panas melampau berterusan. Saat ini kerajaan mengambil langkah proaktif dan berjaga-jaga dalam menangani cuaca panas. Antara langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan adalah untuk kerjasama dengan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Meteorologi Malaysia untuk melakukan pembenihan awan di 7 empangan. Saya ingin mengingatkan, bila berlaku pembenihan awan, bila adanya hujan, ini hujan bukan hujan tiruan, hujan asal daripada pembenihan awan, seringkali berlaku kilat, halilintar yang kuat. Jadi kita harus berhati-hati juga, saudara. Menurutnya, jawatankuasa itu telah mengenal pasti banyak kawasan, itu Sungai Muda, Sungai Kedah, Sungai Melaka, Sungai Kelantan, Sungai Kelang, Sungai Bernam dan Sungai Simalajau. Selaku pengurusi jawatankuasa tersebut, katanya Suruhanjaya Pengelolaan Air Negara telah diarahkan untuk bersiap sedia untuk pengagihan domestik air minuman. Itu telah dibincangkan tadi, saudara. Beliau berkata jawatankuasa itu juga telah mengenal pasti 406 lokasi utama yang dijangka berlaku pembakaran terbuka dan sebanyak 616 operasi pemantauan telah diadakan. Jadi saudara, dalam musim-musim panas begini, elakkan melakukan pembakaran terbuka. Ya saudara, kerajaan pasti akan melakukan pembenihan awan di 7 lokasi, iaitu 7 empangan yang telah pun mengalami penyusutan paras air berikutan cuaca panas yang melanda negara ini. Meskipun arahan segera untuk melaksanakan proses itu sudah dikeluarkan, ia bergantung pada beberapa faktor. Bukan senang juga, saudara, nak buat pembenihan awan ni pun. Antaranya adalah tentang angin, cuaca dan sebagainya. Dengan kerjasama Angkatan Tentera dan juga khususnya Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi. Saudara, 7 lokasi di mana empangan itu dilihat semakin menurun airnya, iaitu di Sungai Muda, Sungai Kedah, Sungai Melaka, Sungai Kelantan, Sungai Kelang, Sungai Bernam dan Sungai Simalajau tadi yang saya katakan sekali. Kerana sejak 10 Mei lalu, Met telah pun mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 bagi 4 kawasan di Semenanjung dan kawasan di Sarawak. Mengikut data kemas kini saat ini, saudara, cuaca panas yang dibuat naik oleh jabatan itu, 4 kawasan di Semenanjung melibatkan Baling di Kedah serta Hulu Perak, Kinta dan Manjung. Manjung kawasan saya di Perak. Sementara kawasan di Sarawak yang berada pada Sabtu ialah di Mukah. Saudara, catuan air, ini di sawah pula, saudara. Catuan air disandarkan berkemungkinan terpaksa dilakukan ketika fenomena El Nino yang dijangka melanda mulai Jun dan Julai depan. Demikian menurut timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Shah Helmi Yahya. Dan bagaimanapun beliau menegaskan saat ini catuan belum dijalankan, tetapi seandainya keadaan merosot, maka tentulah catuan air itu akan dilakukan. Setakat ini lebihan air yang sudah disimpan dijangka dapat digunakan sehingga awal Jun. Dalam masa yang sama mengharapkan adanya hujan dan sebagainya. Saudara, dan pagi tadi Datuk Seri Zahid Hamidi mempengurusikan mesyuarat di Putrajaya. Dan petang tadi beliau bekerja ke Baling, saudara. Kerana untuk melihat keadaannya. Sebab itu menurutnya, sewaktu beliau berada di Baling, beliau menekankan bahawa kerajaan pasti akan mengambil langkah proaktif bagi tempoh pertengahan bulan Mei hingga akhir September yang dijangka berdepan monsun barat untuk memastikan bekalan air terhadap sektor pertanian, industri dan kegunaan domestik tidak terjejas. Di mana Perdana Menteri yang bekerja ke Baling tadi, saya menjadikan keutamanya untuk memastikan bekalan air hanya terjejas pada kadar paling minima.
kerajaan telah pun bersiap siaga agar jangkaan kekurangan air tidak akan menjejaskan sektor tanaman padi, khususnya di negeri Kedah. Sebab itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, itu MADA, juga memberi jaminan kadar cakupan air setakat ini mencukupi untuk kegunaan. Setakat ini, kita masih lagi bercerita tentang masalah air secara panas. Jadi, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda juga memberi amanat jaminan kadar cakupan air mencukupi. Bagaimanapun, setakat ini secara koordinasi sedang dijalankan bahawa bagaimana banyak pembekal air daripada Pahang, daripada Perak, semuanya bertumpu ke Kedah. Untuk hari ini, saudara, Kedah menerima bantuan lori tangki air daripada syarikat-syarikat operator air, antaranya daripada Selangor, Air Selangor, saudara, Pengurusan Air Pahang, Lembaga Air Perak, LAP, Syarikat Air Melaka, Syarikat Air Terengganu, Saj Runhill, Air Kelantan dan Syarikat Air Negeri Sembilan. Begitulah, saudara, kerjasama antara negeri bila melihat bagaimana teruknya kawasan di Kedah sekarang ni, kekurangan bekalan air. Sebab itu, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri bekerja ke Kedah untuk melihat sendiri keadaannya. Dan insya-Allah akan diadakan sebaik mungkin untuk mewujudkan pembenihan awan agar hujan dapat diwujudkan di negeri Kedah. Jadi teman-teman di negeri Kedah, jangan marah. Memang air di negeri Kedah seolah terputus. Sebab itu, semua syarikat-syarikat air daripada Pahang, daripada sejauh Melaka pun, saudara, mereka hadir untuk membantu warga di Kedah. Chiang Ren, saya tak dapat membincangkan pasal subsidi elektrik. Tapi apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, bahawa kadar elektrik itu dikenakan bukan pada rakyat biasa, tetapi pada orang-orang yang rumah banglo. Mereka pasang alat pengawal dingin 24 jam. Jadi yang lain tak terkesan. Ini untuk orang kayangan, saudara Chiang Ren. Itulah yang saya dipahamkan. Subsidi itu tidak diberi kepada orang-orang kaya, tapi mahal rakyat biasa tetap akan diberikan subsidi elektrik. Jadi kadar tarif elektrik tidak dinaikkan. Baik, saudara, itu tentang kedudukan air, cuaca panas. Bagaimanapun panas lagi negara kita ini, saudara, apabila hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengumumkan sejumlah 47 orang pengarah syarikat telah pun ditahan oleh SPRM di seluruh negara menerusi Op Hire 2.0. Mereka antara usianya 30 hingga 70 tahun, merupakan pengarah syarikat yang mengumpulkan tuntutan program pengambilan dan latihan pekerja kepada pihak PKSU. Namun ianya tidak dilaksanakan sebagaimana dituntut. Tangkapan ke atas 47 individu tersebut, iaitu 14 wanita dan 33 lelaki, telah dilakukan sejak petang semalam. Op Hire 2.0 adalah operasi bagi mengekang penyelewengan dan ketirisan dana kerajaan hasil tuntutan yang tak menasabah, yang tak betul. Saudara, pengarah-pengarah tersebut membuat tuntutan menerusi insentif pengambilan pekerja dan program latihan, itu penjana, saudara. Bukan dana wibawa, saudara. Ini penjana. Jumlah tuntutan terlibatlah antara 450,000 hingga 2 juta. Tinggi, saudara. Op Hire 2.0 ini adalah lanjutan pada Op 1.0 yang dilaksanakan pada 2022 di seluruh negara dengan kerjasama PKSU dan SPRM. Kesemua 47 tahan akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Khusyari Yahya, memberitahu bahawa mereka ditahan dan diminta untuk tahanan reman, siasatan. Ramai lagi lah rupanya, saudara, yang akan dibawa menjadi kluster mahkamah. Sebab itu saya katakan, saudara, sebab itu ramai yang mula miang dengan kerajaan perpaduan madani ini. Sebab itu mereka berusaha kalau boleh. Kalau boleh nak tukar secepat-cepat. Tapi saya rasa tidak mungkin keadaan begitu. Sebab pimpinan kerajaan ini telah pun memberi kuasa sepenuhnya pada SPRM untuk bertindak, saudara. Itu apa yang berlaku di SPRM, saudara. Dan saya sedikit beri laporan berhubung keadaan di Thailand.
Semalam setelah mengumumkan bagaimana parti Move Forward Thailand telah pun mengumumkan pihaknya mempunyai undi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Itu kerajaan campuran macam negara kita juga saudara. Tetapi di Thailand ni ada sedikit masalahnya kerana Senate Thailand yang dianggotai adalah merupakan pelantikan oleh junta tentera dan mereka perlu memberi kelulusan kepada calon pilihan Perdana Menteri mana-mana gabungan yang membentuk majoriti. Ini akan merupakan penghalang kepada parti Move Forward kerana mereka menentang undang-undang, menghina raja dan pemimpinnya. Jadi sukar untuk Pita Limjari Ronrat, anak muda yang berusia 42 tahun itu masih terhalang lagi untuk jadi Perdana Menteri. Sebab dia perlu mendapat kelulusan daripada Senate. Kabarnya kemenangan dua parti, iaitu parti Pheu Thai dan parti Move Forward, mungkin membuka jalan untuk menamatkan hampir 10 tahun kerajaan didukung oleh tentera yang dipimpin oleh bekas Perdana Menterinya tu Jeneral Prayut Chan Ocha. Tapi sebarang gabungan parti di Thailand saja, ia perlu mengumpulkan sekurang-kurangnya 376 kerusi. Tapi sukar kerana saat ini kedua-dua parti sebut cuma dapat tak sampai pun 376 dan 250 anggota Senate adalah lantikan tentera. Pita mencadangkan Pakatan 6 parti yang akan menguasai 309 daripada 500 kerusi Dewan Perwakilan dengan beliau akan memimpin dan dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun jumlah itu masih kurang daripada 376 kursi. Susah juga saya di Thailand. Itu keadaan di Thailand. Jadi walaupun mereka dah membentuk kerajaan campuran, tapi tidak cukup kursinya, itu 376 kursi parlimen. Beza dengan kita bentuk kerajaan walaupun dalam keadaan yang minoriti tapi cukup. Ini tidak, kerana ada terdapat lebih kurang 500 secara Senate yang dilantik oleh tentera. Itu keadaannya. Aduh, apa nak jadi saya tak tahulah di Thailand. Kalau itu sesuatu berlaku di Thailand, ia juga akan mengakibatkan ekonomi negara kita juga akan terkesan saudara. Sebab itu, sebagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Abdul Halim Sulaiman, beliau merupakan Setiausaha Agung, Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Johor. Datuk Halim menyatakan bahawa sejarah telah pun tercipta apabila buat julung kalinya para pemimpin dan ahli-ahli 19 parti politik dalam negara kita mampu duduk sepentas dalam satu dewan dengan mengenepikan perbezaan serta mencari titik persamaan demi kepentingan rakyat dan negara. Dan lebih menarik lagi, kata Datuk Halim, itu musuh politik yang berseteru selama ini. Puluhan tahun, UMNO, MCA, MIC, DAP, PKR dan Amanah. Mereka boleh berjabat tangan, mengulurkan salam persahabatan demi membina sebuah kerajaan yang kukuh. Selepas berbagai siri pergolakan politik dan ketidaktentuan dalam pentadbiran negara sejak 2019, maka Konvensyen Kerajaan Perpaduan kemarin pastinya memberi makna besar dan segar dalam mengutamatkan segala kemelut dan polemik yang banyak merugikan negara serta memuakkan rakyat. Memang saudara, rakyat pun dah muak dengan keadaan politik. Jadi diharapkan apa yang berlaku di Dewan Merdeka pada hari Minggu lepas akan merupakan cetusan masa depan yang baru. Jadi sebab itu kata Datuk Halim, pemimpin pelbagai peringkat bermula dari institusi presiden sehinggalah pada ketua-ketua sayap dan ahli akar umbi, mereka telah pun berikrar mencari titik persamaan dalam perbezaan ideologi. Malahan mereka juga berjanji untuk sanggup mengenepikan ego masing-masing serta melupakan sengketa tradisi bagi memastikan Malaysia kembali bangkit menjadi kuasa ekonomi Asia Tenggara semula. Ya, mungkin ramai tak sangka bahawa konvensyen yang mampu menghimpunkan 5 buah parti utama dan 2 gabungan dari Sabah dan Sarawak yang dianggap mustahil itu akhirnya menjadi realiti. Itulah yang membuatkan orang memberi komen macam-macam. Mulalah mereka mengutarakan pandangan kononnya DAP sudah menawan rumah UMNO sebab mereka cuba bermain dengan sentimen perkauman. DAP ini dilihat seolah-olah mewakili masyarakat Cina. Itu keadaannya saja, mereka lupa dalam tu ada MCA.
Mereka lupa dalam Perikatan Nasional juga ada parti gerakan. Tapi gambarannya, jadi seolah-olah DAP itu satu musuh, satu raksasa yang tak boleh diampunkan, tak boleh dimaafkan. Jadi sebab itu bila adanya wakil daripada DAP berucap, maka dilihat bahawa ini adalah satu pelanggaran, satu penghinaan kononnya saudara. Sedangkan apa yang berlaku di Dewan Merdeka pada hari Ahad lalu, menurut Datuk Halim, ini adalah satu permulaan awal untuk kita mencari titik persamaan. Sudahlah. Rakyat pun dah tak larat lagi, saudara, untuk melihat titik bengek politik yang menghantui kehidupan mereka. Kestabilan politik perlu disantuni sebaik mungkin. Sebab itu, kata Datuk Halim, kita harus berterima kasih kepada pucuk pimpinan, khususnya pimpinan UMNO. Itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi yang memulakan usaha ini. Biar beliau dituduh macam-macam, biar beliau ditomah dan sebagainya, namun beliau tega untuk mewujudkan satu suasana baru dalam iklim politik negara kita ini. Saudara, jangan lupa 1969 tahun 70, almarhum Tun Razak telah pun mencanai dasar-warsa politik negara apabila membentuk kerajaan Barisan Nasional. Waktu itu mengundang parti gerakan untuk kembali bersama dalam Barisan Nasional dan juga bersama-sama dengan PAS. Apabila perikatan waktu itu kalah, banyak negeri-negeri tak dapat nak membentuk kerajaan yang baik. Dan landscape politik yang diasaskan oleh Tun Razak itu berjaya selama 49 tahun. Kita mencapai kestabilan politik dan negara terus membina kemantapan ekonominya, rakyat dapat menikmati kemakmuran negara kita ini. Tapi bagaimanapun, lewat pilihan raya pilihan raya yang ke-14 2018 dulu, serta yang terbaru pada 20 pilihan raya yang ke-15, sekali lagi kita melihat pola-pola kehancuran politik yang sepatutnya disantuni oleh semua bangsa kita ini tergendala. Dan apabila adanya pertemuan, adanya himpunan perpaduan kerajaan perpaduan madani ini, maka menolak dan menepis segala tomahan, kata-kata, caci nista orang. Ternyata hari ini, saudara, bahawa kita mampu untuk menyantuni rakyat, membawa satu era baru dalam politik. Ini yang kita harapkan, saudara. Saya tidak melihat bahawa ini satu dosa. Tapi bagi mereka yang tidak senang wujudnya kedamaian politik ini, mereka akan mencerita macam-macam. Saya melihat macam-macam naratif yang cuba diwujudkan. Kononnya UMNO menggadaikan prinsip. Malahan, waktu semua perwakilan, semua yang hadir memakai baju putih juga dipersoalkan. Kata mereka baju putih itu baju DAP. Mana mungkin DAP itu uniform baju putih? Semua pakai baju putih. Keadilan pakai baju putih, Amanah pakai baju putih, UMNO pakai baju putih, DAP pakai baju putih, PRS pakai baju putih, PBS daripada Sabah dan Sarawak pakai baju putih. Ini melambangkan keluhuran hati suci untuk membina satu negara demi lestari kehidupan rakyat. Tapi itulah yang dipercacaikan oleh mereka. Kerana kononnya dewan mereka itu mestilah dengan pakaian baju merah warna UMNO. Kita bukan abang besar, saudara. Kita hari ini, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, kita bukan kingmaker. Kita adalah peacemaker ataupun peacekeeper. Supaya tidak ada pihak yang boleh mengganggu-gugat kerajaan yang sedia ada. Sebab itu, menurut kenyataan Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Noraini, beliau menolak sebarang andaian kononnya ramai ahli UMNO akan keluar dari parti itu kerana pemimpin DAP masuk ke Dewan Merdeka. Ini bagi saya itu satu alasan yang tidak masuk logik. Jadi sebab itu Datuk Seri Noraini dia kata andaian itu ditolak sama sekali, tak masuk akal. Saudara. Sebaliknya katanya kemasukan pemimpin DAP ke Dewan itu perlu dilihat secara positif, khususnya dalam konteks pembentukan kerajaan perpaduan yang kini sedang mengemudi negara. InsyaAllah Datuk Seri Noraini menegaskan tidak ada ahli UMNO keluar parti. Jadi kita akan gunakan kekuatan parti masing-masing. Bagaimana UMNO ada kekuatannya sendiri, Pakatan Harapan juga ada kekuatan sendiri, GPS di Sarawak ada kekuatannya, GRS, Gabungan Rakyat Sabah pun ada. Jadi kita lihatlah. Yang negatif ini kita ketepikan dan kita lihat dengan cara yang positif. Demikian beliau
mengulas kenyataan ada pemimpin yang tidak lagi berada dalam UMNO. Kononnya mengundang DAP itu membuatkan ahli UMNO mungkin marah. Saya pun tak faham, saudara. Aduhai, saudara. Dan saya berberita terbaru Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri dijangka menghadap Sultan Selangor dulu Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah bagi memohon perkenan baginda untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Selangor sebelum 25 Jun ini. Itu kenyataan beliau. Katanya beliau akan menghadap Tuanku sebelum 25 Jun, iaitu tarikh pembubaran automatik Dewan. Sebelum tarikh itu, saya akan menghadap dan menyampaikan hasrat bilakah tarikh yang kita nak bubar. Mungkin dalam minggu ketiga dan keempat Jun. Katanya dia akan menghadap Tuanku. Kerana persefahaman antara kami Menteri-Menteri Besar di mana tarikh ini akan memberi peluang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya secara bersekali. Takkanlah buat 3-4 kali pula saya. Selain Selangor, 5 negeri juga yang akan mengadakan pilihan raya negerinya. Itu Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan Kedah. Bagaimanapun ditanya tentang perkembangan pembagian kursi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, Amiruddin Syahri berkata, sekitar 7 kursi masih dalam perbincangan untuk dimuktamadkan. Yang lain dah selesai. Ada 7 kursi je lagi. UMNO pun tak, keadilan pun tak, amanah pun tak. Ini masih lagi dalam perbincangan katanya. 7 kursi je. Bagaimanapun saya juga dipahamkan bahawa Dewan Undangan Negeri Sembilan juga akan dibubarkan pada hujung Jun bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Demikian menurut Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amiruddin Harun. Dan perkara tersebut telah pun beliau maklumkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris, Tuanku Munawir. Menurut Yang Amat Berhormat Datuk Aminuddin, beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sikamat. Keputusan itu dibincangkan dalam mesyuarat yang diadakan bersama Menteri Besar serta Ketua-Ketua Menteri bagi Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah dan Terengganu yang lalu. Jadi katanya kita sudah membuat keputusan pembubaran DUN itu nanti tidak sama hari dan tarikh tetapi dalam bulan yang sama dengan negeri yang lain. Bukanlah hari yang sama saja, tapi hari lain, tapi pilihan rayanya serentak satu hari. Pada pilihan raya umum ke-14 dulu, saudara, Pakatan Harapan di Negeri Sembilan memenangi 20 kursi daripada 36 kursi, sementara Barisan Nasional memperolehi 16 kursi. Itu keadaannya di Negeri Sembilan. InsyaAllah, katanya. Sebab itu, sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di Terengganu, beliau mengharap, memanglah saya dengar ada dalam live beberapa orang mengatakan itu dan ini, tapi ada usaha untuk membina satu kemantapan politik. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap untuk mengelakkan kegagalan. Jadi patutnya hubungan silaturahim antara beliau dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dapat dijalinkan semula. Itu demikian menurut pendakwa bebas, iaitu Wan Ji Wan Husin. Kerana hasrat murni Perdana Menteri dilafazkan dalam pertemuan bersama 2 anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Jadi bagaimanapun pertemuan itu telah pun mengundang spekulasi bahawa besar kemungkinan bahawa Nik Abduh dikatakan bakal meninggalkan PAS untuk menyertai gagasan Pakatan Harapan. Tapi saya dipahamkan, tadi juga saya berbual dengan seorang ahli mantan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Amanah. Bila saya tanya bagaimana keadaannya, dia mengatakan bahawa besar kemungkinan Nik Abduh akan menyertai. Dia lebih rasa kalau sebenarnya Nik Abduh lebih baik menyertai Parti UMNO, meskipun bahawa beliau merupakan pimpinan dalam Parti Amanah. Ini katanya bahawa kedudukan UMNO lebih mantap di Kelantan. Jadi bolehlah Nik Abduh ni kalaulah diberi kesempatan, saya yakin katanya rakyat Kelantan lebih percaya pada Nik Abduh untuk diangkat sebagai calon Menteri Besar seandainya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya kali ini. Itu kenyataan daripada mantan
ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti Amanah kepada saya. Saya tak boleh sebut nama lah saudara. Sebab dia kata tak perlulah sebut nama dia. Saya melihat sekarang ni bahawa itu merupakan gegaran dan inilah menimbulkan spekulasi yang begitu kencang di Kelantan. Katanya bahawa Nek Abduh besar kemungkinan akan menyertai UMNO. Bila wallahualam bisawab, terpulanglah pada Nek Abduh untuk buat pengumuman kerana adiknya Nek Omar telah pun menyertai Parti Keadilan. Pastinya Nek Omar juga kali ini akan bertanding. Saya melihat saya sekali dia kata UMNO tak perasan. Tak tahulah, saya tak tahu apa nak kata. Nek Abduh dalam PAS kerana ya saudara alias memanglah beliau dia dalam PAS pun beliau dipinggirkan dan tidak diberi tempat waktu pilihan raya lepas. Sebab itu masing-masing sebab bila dalam politik ni bila pemimpin lebih mengutamakan jawatan, nak membolot jawatan, kadang orang yang berupaya untuk diangkat sebagai pemimpin boleh diketepikan. Itu gambarannya saudara. Sebab politik negara kita ini tak habis-habis. Tak berhenti-henti dengan adanya orang yang mendambakan, yang mahu mendapat jawatan. Kerana mereka melihat dengan jawatan itu, mereka boleh membina kekayaan. Bukan membina untuk rakyat. Itu yang agak menyedihkan kita saudara. Tapi bagaimanapun, Nek Abduh adalah merupakan sebagai ahli jawatankuasa PAS Pusat. Beliau digugurkan oleh PAS sebagai calon pada PRU lepas. Dan hubungannya dengan Nek Omar memanglah renggang. Waktu PRU 15 yang lalu kerana Nek Omar menyertai Amanah dan beliau kekal sebagai antara jawatankuasa PAS Pusat. Tapi hari ini segala-galanya seri-seri dia kata 3 kuntum mawar. Perasan kan? Terima kasih seli-seli. Jadi saudara Azhar Abdul Kadir dia kata setuju sangatlah kalau Nek Abduh dicalonkan untuk terbaiklah bagi Barisan Nasional dan Perikatan daripada Pakatan Harapan di Kelantan. Molek, Saudara Ali Abdul Latif dia kata molek Nek Abduh jika bersama Barisan Nasional. Itu yang dilontarkan oleh sahabat saya, mantan ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili Parti Amanah. Dan beliau mengatakan bahawa sebagai orang parti memanglah dia suka kalau Nek Abduh dapat menyertai Amanah. Tetapi untuk berpijak di bumi nyata dengan keadaan senario politik Kelantan, adalah Nek Abduh lebih baik masuk menyertai UMNO dan tentunya beliau juga boleh diangkat sebagai poster boy untuk memimpin negeri Kelantan. Dan saya yakin, ramai juga meyakini bahawa unjuran kepimpinan politik Nek Abduh ini tentulah bagaimana mewakili almarhum bapanya Tuan Guru Nek Aziz. Jangan lupa saya, rakyat Kelantan begitu terkesan bila ketiadaan Nek Aziz, satu kehilangan. Dan hari ini kalau Nek Abduh hadir untuk menyertai Pakatan Harapan, apatah lagi kalau dengan UMNO, saudara Acai Bentai dia kata anak muda Kelantan Mah Husin adalah pejuang yang berani dari Barisan Nasional. Saya rasanya mungkin saya nak pergi ke Kelantan nantilah saudara kalau ada masa. Nia Idris apa khabar? Saudara Syahrudin Yahya. Saya melihat bahawa kedudukan sekarang ini memang ternyata Kelantan ada ruang. Tambah-tambah lagi apabila Nek Abduh menyertai UMNO. Ini yang cuba dikepung oleh pimpinan PAS kalau mereka merasakan saudara Izam dia kata Nek Abduh layak kerana ini legasi Tuan Guru Nek Abdul Aziz. Saudara itu keadaan saudara. Secara bagaimanapun Pakatan Harapan juga akan membayangkan, saya difahamkan akan menggunakan simbol dacing di Kelantan dan Terengganu. Besar kemungkinan. Walaupun Yang Amat Berhormat Presiden UMNO belum memutuskan, tapi saya difahamkan bahawa mereka bersetuju untuk menggunakan simbol dacing untuk pilihan raya kali ini bagi wakil-wakil yang mewakili Parti Amanah, Parti Keadilan dan UMNO untuk menghadapi pilihan raya negeri yang kita ramalkan sekitar bulan Julai. Kalau penghujung Jun Dewan Negeri dibubarkan, maka pastilah bulan Julai akan pilihan raya. Dan ni Tuan Hazar, masa arwah Tuan Guru Haji Anjur, apa yang UMNO tak buat pada Tuan Guru? Saudara Hazar, jangan, saya sekarang ni saya harap satu je lah. Dalam kita mau menyantuni masa depan politik yang lebih untuk rakyat, tak payahlah kita nak cerita yang lepas-lepas. Apalah artinya kita mengorek balik, mengingat kembali yang sudah-sudahlah.
Bila kita dah salu ala Nabi, kita dah saling bermaaf-maafan, kenapa anda mau masih Hazar masih lagi mengungkit, mau mewujudkan perbalahan sama insan? Kalau kita boleh menyantuni sama insan, bermaaf-maafan, apa salahnya? Saya sendiri sentiasa menghulur tangan untuk mohon maaf kalau ada keterlanjuran saya. Saudara Muhammad Fauzi memang molek lah katanya. Kalau Nik Abdul itu mesra dengan UMNO. Dia dulu dia pernah bertanding di Besut, tak silap saya. Bukan di Besut, dia mana di apa nama kawasannya tu di Kelantan. Dia menang saya. Dan saya yakin bahawa kali ini Nik Abdul kalau diturunkan bertanding mewakili UMNO, besar kemungkinan memberi suntikan yang begitu besar, begitu hebat kepada Pakatan Harapan saya. Secara Abang Mat Krai dia kata, itulah yang namakan politik. Benda yang membuat hati amat kotor, yang utama kepentingan peribadi diketepikan. Jadi untuk kita menyantuni yang lain, memang politik ni kadang-kadang saudara, ramai orang meletakkan kepentingan diri. Itu menjadikan hati mereka kotor untuk bermasalah, untuk mewujudkan perbalahan. Baik saya cakap, yang lepas tu tutup buku lah. Betul, saudara Mas Saleka. Yang lepas kita tutup buku, kita teruskan ke hadapan untuk lebih berjaya lagi. Yang saya selalu melihat, saudara, yang paling penting bukan diri kita saat ini, saudara. Bukan untuk memuaskan hati kita. Kita harus melihat generasi akan datang. Anak cucu kita. Apa nak jadi kalau kita sama bangsa ni masih berantakan? Bila Melayu sama Melayu berbalah, apa nak jadi? Saya melihat, ya Saudara Zaki Hamid, tidak lain tak bukan kita harus menyantuni politik demi untuk warga bangsa akan datang. Yang sudah kita tutup buku. Kita hadapi yang depan, kita santuni balik. Bak kata apa bidalan lah. Biduk lalu kiambang bertaut. Bangsa kita sudah sampai masanya untuk kita kembali bertaut. Saya lihat, saudara, kalau kita bersatu padu, warga bangsa Melayu kita ni kukuh menjalani perpaduan dalam kerajaan perpaduan ini, orang nak kata apa pun, DAP tu dengan 41 kursi, tak boleh buat apa pun, saudara. Tak boleh buat apa. Jadi tak usahlah kita mewujudkan macam-macam naratif bahawa UMNO sudah ditawar oleh DAP. Tawar di mana? Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Parti Keadilan. DAP cuma ada 4 kursi menteri je. Malahan kalau saudara lihat sendiri bagaimana Ngakomeng dia hadir ke Johor semalam. Menghadap dulu yang mulia tuanku Sultan Johor, baginda menitahkan kena buat itu buat ini, dan dia tak nampak pun sikapnya seolah-olah wajahnya bukanlah wajah-wajah seorang orang yang bersikap tidak sopan. Dia akur akan kehendak tuanku, dan dia tahu bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara Rabuddin Pasarat, dia kata Nik Abdul jawab MB Kelantan, pasti juga beliau tak ambil gaji MB. Saya tak tahulah, saudara. Ini jangan kita buat andaian sebegitu, saudara. Setiap insan memerlukan kehidupan juga, saudara. Tapi kalau dia mengikut unjuran politik almarhum bapanya, saya rasa pentadbiran Kelantan pastilah lebih telus dan sesuai dengan harapan yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Masyarakat Madani. Barulah Kelantan ini maju dan berusaha untuk menyelesaikan banyak masalah. Secara Osama yang lepas tutup buku, tapi kenang untuk masa depan yang cerah. Ya, memanglah kita memang, saudara, kadang-kadang ada orang bercakap, I can forgive but I cannot forget. Saya boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan. Itu adalah sebagai dorongan untuk kita berhati-hati. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni pun, saudara, pimpinan daripada DAP pun mereka sudah tahu kesilapan masa silam mereka. Dan saya nampak, dan hari ini, saudara, DAP dipimpin oleh Anthony Loke. Kalau saudara dengar ungkapan, kenyataannya, dia jelas bahawa Anthony Loke adalah merupakan generasi baru. Beliau bukannya generasi pasca kemerdekaan bersama dengan Lim Kit Siang dan sebagainya. Beliau mewarisi pasca generasi di mana negara kita dasar ekonomi baru. Ini yang penting, dan dia dapat melihat. Dan beliau lahir bukan di tengah kota raya Kuala Lumpur. Beliau di Negeri Sembilan. Dia tahu adat resamnya. Saudara Adi Locun, dia kata rakyat Kelantan perlukan kemajuan. Jadi kita kena pilihlah pemimpin yang benar-benar mantap dan ikhlas. Saya setuju, saudara Adi Locun. Saya harap beginilah, saudara. Saya mahu agar medan saya ini kita jadikan saluran untuk saudara mengutara pandangan,
informasi dan memberi galakan kepada pimpinan negara untuk mereka terus bekerja, terus berusaha demi lestari rakyat. Bukan hanya sekadar omongan kosong. Saudara kena ingat, saudara, hari ini adalah hari Selasa dan Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Tinggal lagi 5 hari, saudara. Parlimen akan bersidang. Saya menanti dengan penuh harapan persidangan Parlimen kali ini. Saya mengharapkan agar setiap wakil rakyat membicarakan suara rakyat. Ya, saudara ini Zana Omar, terbaiklah dia kata. Ni Abdul masuk. Jadi saudara Ismail yang mula Tengku Razali terima pelantikan sebagai pengerusi penasihat UMNO. Saya belum dapat berpeluang Datuk Arifin bertemu dengan yang mulia Tengku Razali, tapi saya dipahamkan oleh pada sesi Presiden bahawa Tengku Razali bersetuju untuk menjadi penasihat. Begitulah saudara. Datuk Zahid walaupun satu ketika Tengku Razali tarik diri, tapi dia masih lagi mahu menyantuni. Sebab saya ingat lagi kata-kata Presiden UMNO pada saya, dia kata, I really respect Tengku Razali kerana he is a true Democrat. Katanya Tengku Razali adalah seorang pengamal demokrasi yang tulen, yang tahu prinsip-prinsip asas demokrasi. Sebab itu beliau memerlukan Yang Mulia Tengku Razali sebagai penasihat kepada UMNO agar kita dapat terus memacu ke hadapan. Bukan itu saja, saudara. Bukan itu saja, saudara. Kita juga mengharapkan beliau akan turut memberi nasihat dalam kepimpinan negara, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau juga bertanggungjawab untuk membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam politik arus perdana ini, saudara. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.